Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan tentang peranan khalifah di atas muka bumi dengan melaksanakan konsep amar ma'ruf dan nahi munkar. Baiklah, ini merupakan ahli kumpulan kami. Ahli yang pertama iaitu saya sendiri, Muhammad Hanif bin Muhammad Rahim, dan ahli kedua pula merupakan saudara Danish Ajwad bin Hasrul, dan ahli kumpulan yang ketiga saudara Muhammad Adam bin Muhammad Azhari. Kami bertiga dari unit Bahasa Melayu 3. Firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan khalifah. Wa idza qala rabbuka bil malaikati illa ja'ila fil ardi khalifah fiha man bil idisi fiha wa yasta'ika idmah wa nahnu nusabbihu bihamdika wal quddisi laka fala lima a'lamu ta'allamu. Maksudnya, ingatlah ketika Tuhanmu beriman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu apakah itu khalifah. Definisi khalifah. Perkataan khalifah berasal daripada bahasa Arab iaitu khalafa yang bermaksud pengganti atau wakil. Seseorang yang menggantikan seseorang yang lain, sama ada melaksanakannya bersama-sama orang yang diganti atau melaksanakannya secara ketiadaannya. Khalifah dalam sebutan bahasa sering difahami sebagai pemimpin politik atau ketua. Dari segi istilah pula, khalifah merupakan manusia yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentadbir, mengurus dan memakmurkan muka bumi ini dengan melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala secara peribadi, keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa. Pengenalan kepada konsep khalifah. Institusi khalifah sangat penting dalam sejarah pemerintahan Islam kerana ia melambangkan pembinaan sesebuah negara Islam sebenar berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sejarah khalifah bermula selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai khalifah pertama, diikuti Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Mereka tegas dan beramanah menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan menerapkan amalan amar ma'ruf nahi munkar dalam pemerintahan, menjadikan pentadbiran yang mantap. Kemudian khalifah diteruskan dari zaman Khulafa Ar-Rashidin kepada Bani Umayyah dan Abbasiyah. Institusi khalifah mula merosot selepas kerajaan Abbasiyah kerana kebanyakan pemerintah telah menyimpang dari konsep pemerintahan Islam yang sebenar. Seterusnya, kita lihat pula kepada definisi amar ma'ruf nahi munkar. Maksud amar ma'ruf nahi munkar ialah mengajak, menyuruh dan menyeru ke arah kebaikan dan mencegah atau menghalang daripada melakukan perkara-perkara munkar atau yang ditegah oleh syarak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemah iman. Riwayat Muslim. Peringkat-peringkat amar ma'ruf nahi munkar, iaitu peringkat pertama iaitu peringkat diri. Ini merupakan kewajipan asas bagi setiap individu. Yang kedua adalah peringkat rumah tangga, iaitu wajib bagi kita untuk mendidik ahli keluarga kita ke arah jalan kebaikan serta menjauhkan dari sebarang perbuatan yang menggunakan kemungkaran Allah SWT. Yang ketiga adalah peringkat masyarakat. Pada peringkat ini bermulanya hukum fardu kifayah bagi tugas dakwah. Wajib bagi mana-mana pihak dalam sesuatu kelompok masyarakat itu menyeru kepada amar ma'ruf nahi munkar supaya masyarakat hidup dalam suasana Islam
yang penuh dengan rahmat Allah SWT. Yang keempat adalah peringkat negeri dan alam sejagat. Sesuai dengan agama yang universal, pada peringkat ini tuntutan fardu kifayah untuk berdakwah semakin meluas. Bila banyak wujudnya kelompok-kelompok masyarakat yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka wajib pula kumpulan itu berdakwah pada peringkat yang lebih besar. Seterusnya ialah peranan khalifah kepada Allah. Antaranya ialah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa tanpa mensyirikkannya. Seterusnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mengingatinya dengan zikrullah. Seterusnya mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta menjauhi larangannya. Akhir sekali berselawat dan meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seterusnya peranan khalifah sesama manusia. Yang pertama, bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, bertanggungjawab terhadap keluarga. Yang ketiga, bertanggungjawab terhadap ibu bapa. Yang keempat, bertanggungjawab terhadap masyarakat. Yang kelima, bertanggungjawab terhadap alam. Yang keenam, bertanggungjawab terhadap negara. Seterusnya, peranan pada diri dikemukakan surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Seterusnya, antara usaha yang boleh dilakukan berpandukan dalil tadi, iaitu berperanan pada diri, ialah kita boleh sentiasa mengikatkan diri sendiri agar tidak melakukan perkara-perkara maksiat dalam menjadi khalifah atau pemimpin kepada orang lain, agar menjadi contoh yang baik kepada masyarakat dengan suri teladan yang baik. Seterusnya, sentiasa menggerakkan hati ke arah kebaikan dan dalam masa yang sama memperbaiki diri sendiri dalam menasihati orang lain agar sama-sama dapat memimpin antara satu sama lain ke jalan yang benar. Akhir sekali, sentiasa berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah ketika menjalankan pentadbiran supaya membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Seterusnya, tanggungjawab terhadap keluarga. Manusia merupakan khalifah, iaitu ketua dan pemimpin di dalam diri mereka sendiri. Mereka bukan sahaja pemimpin bagi diri mereka sendiri, tetapi pemimpin bagi orang di sekeliling dan keluarga masing-masing. Antara cirinya ialah menjaga martabat wanita, berlaku adil, mempertahankan hak keluarga, menjaga kebajikan keluarga dan memperkukuhkan rumah tangga. Ayat Al-Quran mengenai peranan khalifah terhadap keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki,
isteri-isteri dan jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Baiklah, kita lihat pula yang seterusnya, iaitu tanggungjawab seorang khalifah terhadap masyarakat. Yang pertama ialah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Yang kedua, khalifah juga haruslah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menegakkan keadilan dalam masyarakat, bertanggungjawab dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar, dan berbuat baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuklah golongan fakir miskin, anak yatim serta golongan yang cacat tubuh badan serta sebagainya. Maka dengan tindakan tersebut akan lahirlah golongan masyarakat yang saling tolong-menolong, kasih mengasihi, cinta mencintai dan hormat menghormati antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka demikianlah di antara dua saudara kamu yakni yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmatnya. Kita lihat dari yang lain dalam surah Al-Anfal ayat ke-46. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan bersabarlah, yakni menghadapi segala kesukaran dan dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bersabar. Baiklah, tanggungjawab yang seterusnya ialah tanggungjawab seorang khalifah terhadap alam. Tanggungjawab terhadap alam juga merupakan satu tuntutan yang perlu dilaksanakan oleh setiap khalifah di atas muka bumi ini. Antara peranan khalifah kepada alam sekitar ialah, yang pertama, mentadbir dan memakmurkan alam secara terancang dan teratur. Yang kedua, menggunakan sumber alam semula jadi secara bijaksana dan efektif dan tidak membazir. Dan yang ketiga pula ialah memelihara alam daripada berlakunya pencemaran yang boleh mengakibatkan alam tersebut musnah. Dan yang keempat ialah menggiatkan usaha pemeliharaan alam bagi menjaga kelangsungan hidup flora dan fauna supaya tidak pupus dari muka bumi ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa alam sekitar perlulah dijaga dengan sebaiknya kerana ia merupakan sebuah ekosistem di mana semua makhluk membangun kehidupan di dalamnya. Oleh itu, sebarang bahaya yang membahayakan ekosistem secara tidak langsung akan membawa padah kepada setiap hidupan yang bergantung kepadanya. Tambah pula, penggunaan alam secara tidak berpada dan tidak bermoral juga akan membawa padah kepada alam sekitar. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peringatan kepada kita dalam surah Ar-Rum ayat ke-41. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي علموا لعلهم يرجعون. Maknanya, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah telah merasakan mereka sebagai sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Seterusnya ialah tanggungjawab terhadap negara. Menurut Ibn Khaldun, beliau menyatakan bahawa tugas seorang khalifah ialah untuk menegakkan agama dan mentadbir dunia mengikut hukum syariah untuk mencapai kebajikan dunia dan akhirat. Antara tugas seorang khalifah terhadap negara ialah mengendalikan urusan pentadbiran, melaksanakan hukum-hukum agama dengan adil, membuat keputusan yang berkaitan dengan negara berdasarkan syurah, melantik pegawai yang amanah dan jujur, melaksanakan sistem ekonomi selaras dengan kehendak syarak,
menyediakan kemudahan awam untuk kebajikan masyarakat, menjaga keamanan dan keselamatan rakyat dan negara, memajukan ekonomi negara. Seseorang khalifah bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan pentadbiran negara dan juga melaksanakan hukum-hukum agama dengan adil. Pelaksanaan hukuman tersebut mestilah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, aspek yang berkaitan dengan perundangan seperti pelantikan hakim, saksi dan pelaksanaan hukuman haruslah dikawal serta dilaksanakan dengan betul dan adil. Firman Allah dalam surah Asy-Syad ayat 26. Ya Darudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah di bumi. Maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu di jalan Allah. Sebenarnya orang yang sesat di jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Baiklah, sekian sahaja persembahan dan perbentangan dari kumpulan kami. Terima kasih, syukran jazilan. Bitaufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.